Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 19 hari bulan 2 2025 bersamaan dengan 20 Syaban 1446, kita teruskan bicara kita dalam siri-siri Ahadits Al-Iman. Ahadits Al-Iman iaitu hadis yang menyebut tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang menyebut tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana dalam hadis yang kita baca pada kali ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Salasun, 3 perkara. Sesiapa yang ada pada dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam hati dan tindakannya 3 perkara ini, wajada wala halawatal iman, nascaya dia akan mendapat rasa kemanisan iman. Dia akan dapat rasa kemanisan iman. Jadi kita nak rasa manis iman ni macam mana? 3 perkara kena adalah hati. Yang pertama, tanda yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia kasihi daripada selainnya. Maknanya bila kita letak di atas neraca timbangan, ini hak Allah, ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendahulukan cinta kepada Allah dengan Rasul. Maknanya mendahulukan tindakan kita, keputusan yang kita buat lebih daripada hak diri kita. Kita nak buat benda ni, tapi Allah nak benda ni. Nabi SAW suruh kita buat benda ni, maka kita tinggalkan kehendak kita, kita mendahului kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. 2, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, apalagi orang yang berada di sebelah kita, isteri kita, anak-anak kita, siapa saja, kita sayang pada mereka yang pertama sekali kerana Allah. Yang letak matlamat besar utama sekali, kita sayang kepada seorang kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana nafsu semata-mata. Maka itu ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Allahu akbar. Dan dia tak suka
dia benci untuk kembali kepada kekufuran, maknanya melakukan perbuatan kufur. Sebagaimana kita tak suka kita dicampak, dilontar, orang Kelantan kata ditohuk ke dalam api. Siapa dia suka dia campak dalam api? Tak ada siapa suka. Begitulah kita tak suka, kita tak mahu kita dicampak ke dalam kekufuran. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua imam yang besar telah bergabung meriwayatkan hadis. Tiga perkara yang menjadi asas untuk menjiwai, merasai kemanisan iman. Para jemaah sekalian, mari kita renung hadis ini. Kita mencari beberapa faedah yang dapat kita ambil pada waktu saat pagi yang ceria begini. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita mencari kebahagiaan hakiki. Tak usah cakap lah, oh, aku nak cari kebahagiaan, pergi naik atas bukit cari penat je, turun masuk dalam laut penat, healing sana sini habis duit, penat tu badan dengan perjalanannya, dengan entah waktu tidur, waktu makan yang berbeza. Tapi kebahagiaan hakiki tidak lain dan tidak bukan, iaitulah dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia panggil al-imanu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah dengan Rasul huwa jima' as-sa'adah, mengumpulkan semua kebahagiaan, puncanya, asasnya, usulnya, yang dibina di atasnya, yang bertapak di atasnya, iaitulah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesiapa yang iman dalam jiwa dia, maka merekalah ahlus sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan. Wa man faraqahul iman faraqathu sa'adah. Siapa dia yang telah meninggalkan keimanan, maka dia telah mencampak kebahagiaan ke belakang. Jangan cakap tak, nampak happy je dia tu. Tak, nampak happy je. Oh, healing sana healing. Alah, tak usah duk cakap lah. Tak usah duk cakap lah. Apa yang nak happy? Kenapa happy? Minum-minuman yang menghilangkan akal, memabukkan. Daripada cerdik jadi bodoh. Happy. Nah, daripada berpakaian elok, pergi digoda oleh syaitan sampai tercabut pakaian. Hidup berjemur di tepi laut, tepi pantai tu buat apa? Ini semua ni dia panggil kebahagiaan yang nampak macam bahagia tapi sebenarnya tak ada kebahagiaan. Maka di sini para jemaah sekalian, kita mencari kebahagiaan dengan mana? Dengan melaksanakan, merealisasikan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dalam jiwa kita, melaksanakan tuntutannya dan beramal mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Ta'ala telah beri jaminan dalam surah Ar-Ra'd. Tanda pelajar, surah Ar-Ra'd ayat 28-29, Allah beri jaminan. Apa dia jaminan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Allahu akbar. Alladzina amanu. Tengok, Allah Ta'ala bagi kategori orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, mereka tenangkan hati dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati dengan zikir, kata belaka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Zikir dengan lidah,
Zikir dengan hati, zikir dengan anggota, lengkaplah ciri-ciri ahlu zikri, orang itu berzikir kepada Allah SWT. Kalau hati entah ke mana, body dia terkinja-kinja, terlompat-lompat, itu bukan ahli zikir, itu ahli melompat nama dia. Mana ada orang Allah Ta'ala sebut tatma'innul qulub, hati tenang. Orang hati tenang ni tak ada lah duduk melompat, berputar-putar. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ingat dengan zikir je hati tenang. Alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum. Tuba lahum maknanya kebahagiaan bagi mereka. Wa husnu ma'ab, dan baik tempat kembali mereka kepada keredaan Allah Ta'ala. Mereka kembali kepada syurga Allah yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, fal imanu, iman itu at-tuma'ninatul haqiqiyah. Orang yang ada iman kepada Allah Ta'ala, dia beriman sungguh-sungguh, dia yakin dan percaya tentang adanya Allah Azza wa Jalla, dia yakin dan percaya tentang keadaan Allah, tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah Ta'ala dalam jiwa dia. Itulah ketenangan yang hakiki. Ar-rahah, kerehatan yang semata. Qurratul ain, penyejuk mata hati yang membawa ke syurga. Maka semua kebahagiaan yang benar itu bermurtabitatun bil iman, berkait dengan iman. Jadi orang yang tidak kaitkan dia dengan iman, tidak kaitkan dia dengan kehidupan dia dengan Rabbul Alamin, pencipta sekalian manusia semuanya, maka mereka, kalau kata ada bahagia yang berwaktu, bahagia yang sementara, yang kita nampak macam bahagia tapi tak bahagia, maka kerugian besarlah manusia yang seperti itu para jemaah sekalian. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Allahu Akbar. Baik. Maka hadis ini, hadzal hadis hadisun azim. Hadis ini besar, mempunyai kedudukan yang agung fi bayanil iman wa sifati ahli iman, untuk menjelaskan tentang keimanan dan sifat-sifat orang yang beriman. Dan tip diberi oleh Nabi SAW, bima tuzaqu halawatuhu, bagaimana kita nak merasai, bagaimana kita nak menjiwai kemanisan iman, barulah kita rasa sedap. Fa innal imani lahu halawah, kerana keimanan kepada Allah Ta'ala itu ada rasa manis, ada rasa selazat dia, ada rasa, orang panggil taste dia sendiri. Orang tak rasa teriman je, orang tak tahu. Kita yang sudah beriman, bagaimana mereka, orang-orang soleh boleh bermunajat sampai setengah malam, bahkan ada yang langsung tak tidur bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengatakan dengan keimanan mereka boleh. Ada orang yang telah mengeluarkan harta benda dia yang dia simpan daripada muda lagi, menabung, bila sudah tua dia laburkan, dia buat masjid, buat surau, buat balasah, buat ma'had, buat sekolah, buat pondok, bantu orang susah. Dengan apa? Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitulah orang-orang yang akan mendapat kemanisan iman. Baik, sekarang kita berpindah kepada mencari satu-satu perkataan dalam hadis. Yang pertama, Nabi SAW sebut thalathun, 3 perkara. Man kunna fihi, kalau siapa dapat memiliki 3 perkara ini, ai thalathu khisalin azimatin, 3 perkara yang besar, 3 perkara yang agung, sifat yang mulia, iaitulah sifat iman dan ciri-ciri keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan inilah kehebatan yang ada pada orang beriman. Maka siapa dia ada ni, wajada bihinna, baginda Nabi SAW mengatakan mereka akan dapat melalui 3 perkara ini. Halawatal iman, siapa yang bersifat dengan sifat ini, sifat 3 perkara ini, nascaya dia akan mendapat kemanisan iman. Wa wajada ta'mahu, dan dia akan rasa manisnya iman. Kita kata tahu manis seperti madu.
manis seperti gula. Manis macam kita minum teh susu. Nah, teh tarik. Setengah orang ni dia bergurau. Tapi iyalah, dia kata bila minum air manis sangat, minum-minum, Allahu Akbar. Teh apa kau minum? Orang lain teh tarik lagi, teh tu, teh ni, kopi tu, kopi ni. Dia kata ini kopi potong kaki. Jawab dia je. Apa, macam mana ada kopi potong kaki? Dialah kalau minum selalu kopi macam ni, teh macam ni, nak separuhnya susu tin, separuh lagi air. Maknanya mungkin terdedah dia kepada penyakit kencing manis. Maka bila orang kencing manis terlalu kronik, ada kalinya terpaksa kena potong kaki. Jadi jawab dia kopi, teh potong kaki. Ustaz, tak salah kau cakap macam tu. Semua ni kuasa Allah. Kita kata na'am, tuan-tuan dan puan-puan, semua benda perkara ini berlaku dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tetapi likulli syai'in sababa. Setiap perkara ada sebab. Setiap perkara ada sebab. Di antara sebab nak menerima penyakit ini, makan manis yang melampau-lampau. Jadi kita ingatlah, maknanya setiap perkara itu ada had dia, ada sempadan dia. Yang kita naknya halawatul iman, rasa kemanisan iman yang dapat memotong penyakit-penyakit yang buruk. Di antara penyakit yang buruk yang apa dia? Penyakit syak, ragu tentang kuasa Allah, keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Ini dia panggil sifat yang buruk yang kita kena potong. Nah, bukan potong kaki, potong sifat buruk, dia panggil syak. Satu lagi penyakit syahwat, penyakit keinginan nafsu yang tidak terkawal. Ini juga perlu kepada apa? Perlu pada kena potong cepat-cepat supaya mereka penyakit buruk ini dapat dihindari dan dihapuskan, insya-Allah. Baiklah, yang pertama, Nabi kita sebut 3 perkara ini. Iman, mencintai seseorang kerana Allah, dan menolak perbuatan negatif yang membawa kepada syirik, khurafat, bid'ah, mungkar dan karut-karut. Maka dalam hadis ini terkumpul 3 perkara. Tanda ni pelajar, terkumpul 3 perkara. Yang pertama, aslun. Iman tu usul. Kalau tak ada iman, tersebuatlah benda baik apa tak jadi. Yang pertama, far'un, iaitu mencintai sama-sama makhluk. Yang ketiga, menolak kemudaratan, iaitulah menghapuskan syirik, mungkar, maksiat. Itu dia panggil menolak kemungkaran. Jadi terkumpul 3 ni, halawatul iman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata di para ulama hadis, fahalawatul iman, orang yang nak mendapat kemanisan iman dan kelazatan dan bergembira dengan keimanan ini, iaitulah hasil daripada kita cinta kepada Allah, maka datang yang lain. Allahu Akbar. Jadi yang lain tu menyempurnakan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dia mengatakan bahawa yang lengkapnya dalam hidup manusia ni, apa dia? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia sayang, lebih dia suka, lebih dia cinta, lebih dia sayang, lebih daripada makhluk yang lain. Kita kena letak depan sekali. Mungkin ada orang tanya, dia kata, Ustaz Abu Anas, waffaqakallah. Itu bahasa uslub Arab. Bila kita nak minta dengan orang, kita doakan dia dulu. Macam mana kita nak tahu skill ataupun parameter kayu ukur aku ni cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada makhluk? Macam mana kita nak tahu? Jawabnya kita kena letak depan mata kita. Ukuran dia senang ya. Perbuatan ini Allah tak suka, kita suka, nafsu suka, kawan-kawan pun suka, member-member pakat buat belaka, tapi kita tak buat. Lesh. Why? Kenapa? Sebab Allah larang. Saya tengoklah tuan ni, abang haji ni, Kak Hajah ni, lain je jiwa nampak di saat orang lain dengan penampilan yang pelik-pelik dah. Ayat lama tak sebut ni. Dia kena lutungnya dengan tu dengan ni. Tapi Masya Allah, Hajah kita ni, makcik kita ni,
kakak kita ni, kak Wei, kak Cik, kak Ngah kita ni, Masya Allah, dia boleh berpakaian menutup aurat di tengah-tengah pendedahan aurat yang berlaku dalam masyarakat. Maka kita kata salah satu daripada simptom ciri-ciri menyintai Allah dengan Rasul. Kena nak tengok kita setakat nak beli baju model, sekali dengan model-model tu dia boleh beli. Kayanya dia, tapi tak dia beli pakaian walibasut taqwa zalika khair, pakaian takwa itu yang terbaik. Mari musim sejuk, tapi dah masuk waktu subuh. Kita nak bangun ambil wuduk solat subuh ke? Kita nak bangun tarik selimut? Cakap, nak bangun solat subuh ke? Nak bangun tarik selimut? Bangun solat subuh walaupun dalam keadaan menggigil. Alhamdulillah, zaman kita hari ini sudah ada alat-alat pemanah air pun ada, pemanah bilik pun ada. Tapi bagaimana nak panaskan jiwa kita dengan keimanan kepada Allah, ini yang kita kena belajar. Hanya dengan kepanasan jiwa, membakar kehendak, ini je yang kita boleh ketepikan kehendak-kehendak syaitan dan kehendak-kehendak yang lain yang ada di hadapan kita. Ingat, itu yang pertama, iman kepada Allah SWT. Ada sebuah buku yang saya usahakan terjemahan dia, nama dia Rukun Iman. Menarik, buku ni kecil, ada besar ni, tapi lengkap dari sudut perbahasannya. Beriman kepada Allah, macam nak kenal Allah, beriman kepada Rasul. Alhamdulillah, buku ni ana terjemahkan, saya juga telah baca. Sudah beberapa siri kuliah yang tuan-tuan boleh ikuti kuliah ini pada selepas solat Isya hari Jumaat. InsyaAllah kita usahakan supaya rakamannya ada, boleh baca, boleh dengar. Dan banyak lagi lah buku-buku lain tentang keimanan kepada Allah SWT yang telah saya usahakan bacaannya, supaya tuan-tuan dan puan-puan pencinta ilmu boleh dengar sambil memandu kereta, sambil dalam kapal terbang, sambil duduk healing sana sini. nak pergi masjid tak sempat, duduk atas bukit, pasangnya lah video, dengar-dengar sekurang-kurangnya, tidak putus menuntut ilmu walaupun berada di mana saja. Ada setengah sahabat saya ni yang menganjurkan majlis ilmu, dia panggil majlis ilmu tanpa henti, duduk mana pun online semacam. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia panggil tafri', cabang dia an yuhibbal mar'. Kita sayang kepada seorang ini, kita sayang kepada orang ini, mesti sayang kita tu kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana makhluk, bukan kerana manusia, bukan kerana siapa-siapa. Ini penting sangat ni. Dia panggil fara'. Sebab apa fara'? Sebab hubungan kita sama kita. Kita sama-sama makhluk. Cinta setara mana pun, begitulah keadaan yang berlaku. Pasal itulah kalau tidak cinta kerana Allah, kalau cinta kerana nafsu, berapa ramai orang yang bercinta-cinti daripada sekolah menengah lagi. Cinta, masuk universiti, bercinta monyet lagi. Habis universiti, dah bertahun-tahun mengumpul duit, akhir kali kahwinlah dua orang ini. Kita kata Alhamdulillah sudah berkahwin dia. Dan tak lama lepas pada tu sempat boleh anak, ada yang tak sempat beranak, ada yang sudah boleh anak 4-5 orang, yang akhirnya cinta-cinti yang berputik di awal hari akhirnya layu di tengah jalan. Nak kata apa? Sebab tu kita kena letak sayang kepada orang kerana Allah, kemudian cinta kita kerana kehendak naluri manusia, laki-laki mencintai wanita yang halal untuk dia, iaitulah suami mencintai isteri. Itu kena ada. Maka di sini kayu ukur kita ada satu lagi hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ahabba lillah. Siapa dia sayang kepada orang itu kerana Allah. Wa abghada lillah. Benci juga, marah juga kerana Allah. Wa a'ta lillah. Kita beri sesuatu, sumbangan, beri apa saja kepada orang ini kerana Allah. Wa mana'a lillah. Dan kita sekat, kita halang, kita tak beri kerana Allah. Faqad istakmalal iman. Maka orang yang telah menyempurnakan pengembaraan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat boleh? Dua orang nampak sayang benar ni.
suami isteri ni. Iyalah sebab dia isteri saya. Saya ambil daripada mak ayah yang menyayangi dia. Ada setengah orang ni masya-Allah, waktu kita nak jadi isteri kita tu, anak yang disayangi oleh ibu bapa dia. Jadi kita pun menyayangi dia kerana Allah Azza wa Jalla. Kita sayang kerana dia ada punya apa ni, menjadi orang panggil bunga dalam hati kita. Kita sayang kepada dia kerana yang penting letak kesayangan itu bermula dengan kerana Allah Azza wa Jalla. Letak kesayangan itu bermula dengan apa? Sayang kerana Allah, bukan nafsu semata-mata. Kalau ikut nafsu semata-mata, habis, kata orang, habis madu sepah dibuang. Dah. Kata-kata hikmat Melayu ni pun ada makna juga. Habis madu sepah ke apa? Dibuang. Maknanya kalau habis dah, dulu kamu cinta kerana dia sebab dia comel, dia lawa, dia keni lutung, dia gini. Kalau dia sudah kecut, dia sudah kecut. Dia senyum pun cucu dia kata, alah, upah menangis. Bertukar dah dulu. Apa yang nak disayangi lagi? Tak ada. Jadi kalau kita adakan Allah, maka Allah Ta'ala letak dua kesayangan kepada isteri. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut mawaddah. Yang kedua, rahmah. Tengok, mawaddatan wa rahmatan. Kasih sayang dan juga timbang rasa. Jadi kenapa kita orang tua-tua ni tak ada adalah duk main cinta-cinti berkasih sayang. Walaupun ada setengah orang tua dah umur dah 70 baru jumpa isteri pula, baru kahwin contohnya, berkasih sayang lah sekejap. Sementara apa ni, selagi nyawa masih di kandung badan, tak apalah kita kata. Tapi yang pentingnya, semua perjalanan hidup kita kena letak lillah, ahabba lillah. Kenapa kau marah dengan dia tu? Kenapa kau marah dengan isteri? Sebab dia tak dengar kata. Orang suruh solat, dia tak solat. Suruh tutup aurat, tak tutup aurat. Suruh jangan duduk berderak sana sini, dia berjalan, tak dengar buah orang, kata orang. Jadi kita marah dia kerana Allah. Wa a'ta lillah, kita beri pun kerana Allah. Ingat, suami beri kepada isteri kadang-kadang dia curah harta benda dia. Siapa kawan tu pun happy, beli barang-barang yang mahal-mahal, jenama yang tak ada masalah, tapi kita berikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mana alillah, ada benda yang kita tak beri. Kenapa kau tak beri pada isterimu tu? Bukan saya tak nak beri, tapi dia tak pandai nak jaga diri. Kita mengatakan ini satu keburukan yang tidak sepatutnya berlaku. Baiklah, masa kita pun cepat berlalu. Kata orang, inilah waktu yang cukup bermakna bagi kita bila kita bincang tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila bercakap tentang iman, maka kita kena bercakap tentang keimanan kepada Allah. Bila bercakap tentang apa saja pun, kita kena kait dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan berani-berani buat perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil parameter sayang dan cinta kepada Allah. Sama juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dan hadis tadi rawahu Abu Daud. Satu lagi hadis Nabi kata ausaqaural iman, simpulan keimanan kepada Allah Taala yang cukup kuat, orang panggil tarik tak cabut, iaitu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sayang, marah semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita marah ni kerana Allah, maka dia tidak begitu, dia tidak melampau marah-marah. Ni Masya Allah, saya dengar ada sahabat saya, Allah Ta'ala lah sedih dia sebab bapa mertua pukul mak mertua. Masya Allah, bapa mertua pukul mak mertua sampai bengkok mata. Orang panggil, ni manusia ke berapa ni? Kambing pun sayang ke bini, monyet pun sayang ke bini. Ni orang boleh bawa macam ni perangai, ya Allahul Musta'an. Kita kata beratnya manusia sekarang. Jadi hubungan semata-mata kerana ikut nafsu. Tak belaga angin sikit kak, buat ambil tindakan yang melampau-lampau, pukul sana pukul sini. Orang kata katok sana katok sini. Kita kata jangan buat benda-benda yang tidak baik seperti itu. Sebab dia ada hak dia. Nabi benar, kata Allah Ta'ala sebenar dalam Quran. Bila isteri tak nak kata, ada pukulan tu ghair, Nabi sebut dalam hadis ghaira mubarrih, pukul sikit ya, peng gitu ya, yang tidak mencederakan, sekadar takdib,
nak tunjuk kuasa kita ni, mu jangan buat benda-benda yang tidak baik. Tapi kalau boleh mendatangkan mudarat, mendatangkan kebinasaan, kesakitan yang melampau, kita kata itu sudah ikut syaitan. Nah, baiklah, kita pergi yang terakhir sebagai kesimpulan, iaitu daf'u al-mudad, menolak segala perkara yang bercanggah dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi buat satu analogi yang menarik. Nabi kata apa? Wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seorang yang sudah merasai kemanisan iman, seorang yang telah menjiwai iman dalam hati dia, dia tak akan balik, tak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh bawa kepada kekufuran, sebagaimana dia tak mahu dia dicampak ke dalam api. Siapa dia nak suruh campak dalam api? Kan? Orang tak cerdik ya, terjun dalam api. Masuk dalam api tu buat apa? Maka di sini, maka ini dia panggil kita marah, kita benci, kita tak suka kepada setiap perkara yang menyalahi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata dia tak suka melakukan kekufuran sebagaimana dia tak suka dicampak dalam api. Maka orang yang tinggi keimanannya, lagi tinggi dia kepada, benci dia kepada kekufuran. Orang yang kuat penghayatan iman dia, lagi tak suka dia kepada perkara yang menyalahi sunnah, yang kita panggil bid'ah. Orang yang tinggi keimanan ni kepada Allah Azza wa Jalla, lagilah dia tak suka apa? Dia tak suka untuk kembali melakukan perbuatan khurafat, perbuatan bid'ah yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu menyalahi Allah dengan Rasul lebih disayangi. Woi, cakap berbaik. Kita sekarang ni ustaz, banyak ya orang buat majlis cinta Rasul, tapi dalam amalan tak ada cinta. Yang adanya bergendang daripada setengah malam sampai larut malam. Yang teruk laginya sampai bercampur gaul laki-laki dan perempuan. Masing-masing bangun duduk main berjoget, duduk main telefon gini. Selawat duduk main isyarat gini. Apa benda? Kita kata tak usah duduk buatlah benda hak Nabi tak ajar. Berpada-pada kita dengan sunnah Nabi SAW. Tak usah duduk cari benda yang pelik-pelik, yang ajaib. Kerana itulah permainan syaitan berselindung. Dia panggil talbisu iblis. Iblis duduk berselindung di sebalik nama keagamaan, tapi sebenarnya bukan agama. Allahu Akbar. Baik para jemaah sekalian, jadi bagaimana? Ini ada satu doa yang maksur. Doa yang maksur ini menarik daripada Nabi SAW. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wal lafzu lahu. Nabi kata SAW, doa Nabi minta cinta kepada Allah, cinta kepada semua perkara yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ikut semua. Bersedia untuk tulis. Tanda. Apa dia? As'aluka hubbak. Kata Allahumma inni as'aluka hubbaka. Boleh ikut? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahu Akbar. Tengok, kita minta berapa perkara? 3 perkara. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta supaya engkau curahkan dalam hati aku ni perasaan sayang kepadamu, ya Allah. Kalau bertembung antara hak Allah dengan hak makhluk, kita tepikan hak makhluk, kita utamakan hak Allah. Halal haramnya, perbuatan-perbuatannya, pegangannya, apa saja perkara, kita letak utamakan Allah Azza wa Jalla. Satu. Doa yang kedua, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai mereka yang mencintaimu, ya Allah. Semua orang yang sayang kepada Allah, orang beriman, orang mukmin, mukminah, muslimin, muslimah yang beriman kepada Allah, yang sayang kepada Allah, kita sayang pada mereka. Kita tak kira bangsa, tak kira keturunan, kita kenal ke tak kenal mereka, kita kira kenal belaka. Adik tu adik-beradik, innamal mu'minuna ikhwatun. Permohonan yang ketiga,
wa hubbal amali alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, curahkan dalam hati kami ini cinta, sayang, suka kepada semua amalan-amalan yang menyampaikan kami, yang boleh sampaikan kami kepada kecintaan-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Kenapa buat ni? Allah suruh. Saya tengok awak ni, Pak Haji, Mak Hajah, kuat sungguhlah. Selain daripada amalan fardu tu, dia jaga amalan sunat. Kenapa? Sebab Allah janji, wala yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba aku ni berterusan melakukan perkara-perkara yang sunat sehingga aku cinta kepada dia. Maka para jemaah sekalian, itulah dalam hadis ini, kata dia ulama hadis, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'amabatihi. Nabi kita minta tiga perkara, minta nak curah dalam hati aku sayang kepada Allah Ta'ala. Satu. Kemudian dia tambah lagi dua perkara, iaitulah mahabbatu man yuhibbuhullah. Sayang kepada orang yang Allah Ta'ala sayang. Siapa dia Allah Ta'ala sayang? Orang ni kita tengok, iaitu amalan dia baik, Masya Allah, Pak Haji ni. Maka kita sayang kepada dia. Sebab dia melakukan perbuatan yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita kena sayang kepada dia. Ingatlah. Jadi orang yang paling utama sekali kita sayang, yang confirm Allah sayang, siapa dia? Nabi, Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang paling tinggi sekali darjatnya, siapa dia? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku. Nasaya Allah Ta'ala sayang kepada kamu dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Kemudian tambah satu lagi, Allah Ta'ala curahkanlah ke dalam hati kami, ya Allah, amalan-amalan yang Engkau suka. Amalin yuballighuni hubbak. Curah dalam hati kami amalan yang boleh menyampaikan kami kepada apa? Kepada sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Hamba aku buat perkara yang aku suka, yang aku sayang sekali, apa dia? Iaitulah melakukan perkara yang fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Berterusan hamba aku melakukan perkara-perkara yang sunat sehingga aku sayang kepada dia. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang Engkau sayang, orang yang Engkau cinta, ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, ada 10 perkara al-mujibah al-jalibah li mahabbatillah. 10 perkara ini boleh membawa untuk kita mencintai Allah Azza wa Jalla dan kita dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Yang pertama, tak ada anak bersenarai sebab kita dah hurai banyak kali tajuk ni, cuma oleh kerana tajuk disebut di sini kita sebut. Yang pertama sekali, baca Quran dengan tadabbur. Baca dan tadabbur. Satu. Yang kedua, banyak melakukan amal-amal salah, amal sunat setelah kita menjaga yang fardu. Yang ketiga, dawamu zikrihi ala kulli hal. Kita sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan, dengan lidah, dengan hati, dengan amal. Yang keempat, itharu mahabbihi, mengutamakan, melebihkan cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada cinta kepada hawa nafsu, cinta kepada makhluk. Yang kelima, mutala'atul qalbi, hati kita ni perlu digilap, dididik, diasuh dengan memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mentadabburi, i'tibar dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Belajar tentang nama Allah, sifat Allah Ta'ala sangat penting. Kalau tidak, kita tak jadi. Yang keenam, musyahadatu birrihi, kita kena menyaksikan kebaikan, ihsan Allah Ta'ala,
nikmat Allah Ta'ala yang banyak Allah Ta'ala anugerahkan pada kita secara zahirnya, secara batinnya. Yang ketujuh, min a'jabiha, di antara sebab yang ajaib, iaitulah kita sentiasa bersimpuk di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam munajat kita, dalam zikir kita, dalam semua perkara, sentiasalah kita bergantung dengan Allah. Yang ke-8, al-khalwatu bihi waqtan nuzul, iaitulah kita kena berkhalwat dengan Allah Ta'ala pada waktu pagi. Pada waktu pagi sebelum subuh, kalau kita mampu bangun awal, kita bangun, kita bermunajat dengan zikirnya, dengan baca Qurannya, dengan tangisan kita kepada Allah SWT. Itu yang terbaik. Ada setengah dua anak dah tegur, ada setengah makcik-makcik kita ni bangun awal tapi duk masuk dalam group Zoom lah macam-macam. Kita kata dak, waktu tu waktu bermunajat. Yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin, kita berkawalah dengan orang-orang yang baik, yang soleh, insya-Allah. Bila kita kawan dengan dia, tengok dia tu, kita ingat kepada nak beramal. Tengok dia tu, ingat kepada sunnah Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan jadi terbaik. Yang ke-10, jauhkan diri, hindarkan diri daripada semua perkara yang boleh menyekat hati kita daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Apa sajalah, perkara maksiat, perkara lara, perkara reka, makan minum yang tidak terkawal. Jadi insyaAllah, famin hadhil asbab, siapa dia merealisasikan 10 perkara ini, insya-Allah kita akan sampai ke darjah al-muhabbah, cinta dan sayang, kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk yang 10 perkara ini anda ada huraikan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube 10 perkara yang menyebabkan kita disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebuah buku yang saya usahakan, nama dia Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah, buku ini menarik sebab kita hurai 10 perkara yang mengundang cinta kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma sehari dua ni buku tu habis cetak, dan kita mengharapkan pihak Karya Bistari mengulangi balik cetak dengan beberapa pembetulan terjemahan dan maklumat yang diperlukan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam siri-siri tadabbur dan ta'ammul dan juga siri-siri kajian kepada hadis tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dalam siri-siri yang lain, dalam kesempatan yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.